Baik, terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP Sarawak selama 14 hari berkuat kuasa hari ini menetapkan antaranya pergerakan antara zon dan rentas negeri tidak dibenarkan kecuali bagi perkhidmatan perlu dan mempunyai permit polis atau surat daripada majikan. Menurut SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN itu, orang ramai juga tidak dibenarkan berada di kawasan awam bermula 10 malam hingga 5 pagi tanpa alasan munasabah. Selain itu, individu berisiko tinggi tidak digalakkan keluar rumah manakala kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan keluar ke kawasan awam, terbuka dan sesak. SOP itu turut menetapkan mereka yang melaksanakan tugas rasmi, perkhidmatan jagaan kesihatan atau perubatan, membeli makanan dan keperluan harian dibenarkan keluar manakala mereka yang keluar bagi tujuan janji temu mendapatkan vaksin COVID-19 juga dibenarkan. Semua aktiviti ekonomi penting yang lain dibenarkan dengan SOP ketat, melainkan dinyatakan dalam senarai yang tidak dibenarkan. Warga Sarawak boleh menyemak SOP tersebut melalui portal rasmi MKN di www.mkn.gov.my. Pada Khamis lepas, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Emas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengumumkan pelaksanaan PKP di seluruh Sarawak hingga 11 Jun. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira situasi semasa COVID-19 yang semakin meruncing dan juga situasi fasiliti kesihatan yang kritikal serta varian membimbangkan VOC yang telah dikesan di Sarawak baru-baru ini. Dalam pada itu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR menetapkan hanya kru atau ahli jawatankuasa yang terlibat untuk live streaming dibenarkan hadir ke rumah ibadat di Sarawak sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa hari ini. Menurut kemaskini prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan UNIFOR, jumlah kehadiran kru atau ahli jawatankuasa berkenaan dihadkan kepada 12 orang sahaja. UNIFOR juga menetapkan pejabat pentadbiran rumah ibadat dibenarkan dibuka dan tertakluk kepada 30% jumlah kehadiran. Majlis perkahwinan turut dibenar untuk diadakan di rumah ibadat dengan maksimum kehadiran seramai 12 orang, tertakluk kepada saiz rumah ibadat serta penjarakan fizikal 1 meter. Mereka yang hadir bagi majlis perkahwinan terlibat dikehendaki untuk meninggalkan rumah ibadat sebaik sahaja majlis selesai. UNIFOR memaklumkan penganjuran aktiviti lain seperti mesyuarat, seminar, kursus dan aktiviti budaya adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan hadir ke rumah ibadat. Sementara itu, hari pertama pelaksanaan SOP PKP menyaksikan hampir semua sektor ekonomi dan industri tidak beroperasi hari ini. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati beberapa pusat membeli belah dibuka dengan pematuhan SOP yang ketat dalam mengekang pergerakan pengunjung. Tinjauan di salah sebuah pusat membeli belah menyaksikan selain restoran dan pasarayanya, kebanyakannya kedai ditutup. Sementara itu, jumlah kenderaan di atas jalan juga seperti biasa, meskipun jumlahnya tidak banyak namun ia memberi petunjuk tahap kesedaran terhadap pelaksanaan PKP masih rendah. Sarawak sebelum ini melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB dengan SOP yang ketat, namun selepas merekodkan kes tinggi dalam beberapa hari lepas, PKP dilaksanakan bermula hari ini hingga 11 Jun depan. Perayaan Gawai akan disambut dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun ini dan semestinya masih ramai yang kurang jelas mengenai prosedur operasi standard perayaan Gawai tahun ini. Kita bersama Muhammad Al-Hadi Syamsawi yang kini bersedia di Rumah Cerida, Sungai Mado, Bintango yang akan berkongsi mengenai SOP perayaan Gawai tahun ini. Silakan Al-Hadi. Terima kasih Azizi di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perayaan Gawai akan disambut Selasa minggu depan dan kini pihak kerajaan sedang menerangkan prosedur operasi standard untuk perayaan Gawai ini dan hari ini kami bersama dengan residen bahagian Serikeh iaitu Puan Felicia Tan Yahua untuk berkongsi dengan kita apa penekanan SOP perayaan Gawai untuk tahun ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Ya, selamat petang.
Jadi Puan, untuk menerangkan SOP perayaan gawai tahun ini, pihak Puan turut mengadakan program kepolisan komuniti. Boleh Puan jelaskan sedikit mengenai program ini Puan? Ya, program kepolisan komuniti adalah khas untuk menerangkan segala SOP ya semasa COVID-19 ini kepada ketua masyarakat, ketua kaum, sebab melalui kepolisan komuniti kita dapat memperkasakan ketua masyarakat, ketua kaum dan juga JKK untuk menjaga komuniti mereka daripada pengekangan COVID-19 ini ya. Dan juga semasa program ini diadakan, tuai-tuai rumah penghulu ya diberi pendedahan berkaitan dengan semua SOP seperti PKP dan juga termasuk majlis sosial, rumah ibadat, upacara perkebumian dan sebagainya, dan yang terkini adalah SOP Gawai Dayak. Jadi Puan, kita sekarang berada di rumah cerita di Sungai Mador. Jadi kenapa lokasi ini dipilih dan apa spesialnya, apa yang istimewa tentang rumah cerita ini Puan? Ya, rumah cerita pernah di lockdown ya oleh kerana terdapat 6 kes COVID-19. Mereka di lockdown selama 2 minggu iaitu 19 April sehingga 2 Mei yang lalu. Jadi semasa proses lockdown kita dapati satu kejayaan telah tercapai di mana tak ada pertambahan kes. Jadi apabila kita siasat, kita dapati bahawa rumah cerita ini telah melaksanakan pematuhan yang begitu ketat. Lepas lockdown, mereka pastikan juga sekiranya ada berlaku kematian di rumah panjang lain, mereka hanya menghantar seorang ataupun bank in sumbangan dari rumah panjang ya. Jadi kita dapati success story di rumah cerita ini boleh dikongsikan dengan rumah panjang lain bahawa memang ada sinar harapan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 di rumah panjang. Sebab melalui pematuhan SOP yang ketat, kita dapat pastikan bahawa COVID-19 ini dapat diputuskan ya daripada menular. Terima kasih kerana bersama kami petang ini Puan. Jadi sekian saja lintas langsung kami dari rumah cerita di Sungai Mador ini. Lindung diri, lindung semua. Bagi masyarakat yang akan menyambut perayaan gawai, patuhilah SOP yang telah digariskan. Sekian saja laporan saya. Kembali bersama Azizi di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Kita ke berita seterusnya. Pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 yang diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat. Tinjauan RTM di sekitar Kuching mendapati rata-rata orang ramai yang ditemui gembira dengan pengumuman tersebut. Rata-rata orang ramai yang ditemui menyifatkan BKSS 6.0 sangat membantu, terutama mereka yang hilang pekerjaan dan peniaga kecil yang tidak dapat berniaga sepanjang pelaksanaan PKP ini. Nampak kami baguslah untuk rakyat nak, bukan untuk NPO nak. Orang banyak yang bekerja, terutama untuk peniaga kecil-kecil lah. Memang baguslah. Baguslah untuk membantu rakyat. Bagus, sangat bagus. Untuk meringankan beban bagi orang yang tidak yang kehilangan pendapatan lah. Okeylah, dapat nolong kita sikit-sikit masa tu bang. Pakai ni ya, apa? Yalah, masa tu orang perlu bantuan juga bang. Ni ya masa kita kena anak centok, penyakit centok, PKP centok bang. Bagi yang bergaji N40, kami harap kerajaan Sarawak dapat mempertimbangkan. Kalau setakat gaji 3,000 lebih itu memang tidak mencukupi. Kerana terlalu banyak apa yang diperlukan. Ketika mengumumkan pakej BKSS 6.0, Datuk Patinggi Abang Johari berkata, BKSS 6.0 bagi membantu rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup susulan pelaksanaan PKP yang berkuat kuasa hari ini hingga 11 Jun. Bantuan itu merangkumi 15 langkah yang telah diputuskan kerajaan dengan perbelanjaan 1.4 bilion ringgit dan ia melibatkan 9 langkah pemberian tunai dan 6 langkah pemberian diskaun. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan, Zehra.